Sekali lagi anda bersama dengan saya, Saiful Anwar Ismail. Personaliti kali ini kami bawakan yang berbahagia Datuk Muhammad Nizum bin Sairi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Percukaian, bagi mengutarakan pendapat dan pandangan beliau berkenaan peranan pengurusan atasan mendepani cabaran norma baru. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Timbalan-Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Pengarah-pengarah Jabatan Negeri, Bahagian, Cawangan dan Cawangan Siasatan, Datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi ucapan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa sambutan Hari Hasil ke-25 kerana menjemput saya selaku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Percukaian untuk menyampaikan ucapan dan amanat di dalam sesi online management talk kepada semua hasilian pada hari ini. Bercakap tentang cabaran dan langkah-langkah dalam mendepani satu norma baharu dalam budaya kerja perkhidmatan awam, khususnya lembaga hasil dalam negeri, saya ingin menyentuh dari dua aspek. Pertama dari aspek sumber manusia, iaitu hasilian itu sendiri, dan keduanya dari segi organisasi, iaitu LHDN itu sendiri. Dari sudut sumber manusia, tentulah cabaran yang besar adalah untuk merubah minda hasilian sekalian, untuk bekerja dalam situasi dan cabaran-cabaran baharu yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini. Istilah bekerja dari rumah dan mesyuarat online ataupun secara webinar adalah sesuatu yang boleh dikatakan foreign ataupun asing bagi kita semua. Dan inilah julung-julung kalinya kita dihadapkan dengan cabaran untuk meneruskan perkhidmatan kita, meneruskan kerja-kerja kita atau tugas-tugas dan fungsi kita dengan pendekatan yang berbeza daripada yang pernah kita lakukan sebelum ini. Kita kena biasakan diri kita dengan bekerja dari rumah, kita kena biasakan diri kita dengan bekerja ataupun bermesyuarat secara maya tanpa kesan yang begitu besar ataupun kalau boleh tanpa apa-apa kesan kepada penghasilan kerja kita. Itu cabaran dari segi menyediakan hasilian itu sendiri, bekerja dalam situasi ataupun norma baharu. Keduanya untuk menyediakan ataupun menjadikan organisasi kita LHDN ini sentiasa berfungsi tanpa apa-apa gangguan ataupun sekurang-kurangnya tidak dirasai oleh masyarakat bahawa LHDN itu perkhidmatannya terganggu dengan walaupun menghadapi cabaran yang berbeza sekali di era pandemik COVID-19 ini. Kita perlu sentiasa tersedia dari segi memberikan perkhidmatan. Oleh kerana terhalangnya pertemuan face to face dan sebagainya, kita perlu bersedia untuk memberikan perkhidmatan dalam bentuk alternatif dan sudah pastilah perkhidmatan online adalah sangat penting dalam era ini. Tidak boleh kelihatan ataupun dirasakan oleh pelanggan-pelanggan kita, pembayar cukai, orang awam di luar sana bahawa perkhidmatan kita ini terganggu. Sungguh pun tenaga kerja kita ini ada kalanya pada tahap 30% daripada biasa akibat sekatan perjalanan ataupun perintah kawalan pergerakan, halangan-halangan untuk datang bekerja dalam full force dan sebagainya. Inilah cabaran yang paling besar yang kita hadapi sepanjang era ataupun pandemik COVID-19, terutamanya yang bermula pada bulan Mac tahun 2020 di mana Perintah Kawalan Pergerakan buat pertama kalinya diperkenalkan. Apabila kita melaluinya pada fasa yang kedua ataupun PKP 2 pada tahun ini, kita telah banyak belajar daripada pengalaman kita yang lepas dan alhamdulillah
begitu kurang ataupun kita dapat menghadapi cabaran kali yang kedua ini dengan lebih licin dan lebih bersedia. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita akan dapat terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada orang awam walau apa pun cabaran yang kita temui. Kita semua tahu dan sedar bahawa fungsi lembaga hasil dalam negeri adalah untuk mengutip hasil untuk negara dan peranan ini memanglah penting, malah bertambah lagi pentingnya dalam suasana di mana kerajaan menghadapi cabaran yang besar dari sudut ekonomi dalam era pandemik COVID-19 ini. Dan lembaga hasil dalam negeri perlu meneruskan dan malah mempergiatkan lagi usaha untuk memastikan hasil yang dikutip untuk negara bagi membantu ataupun membolehkan kerajaan menjalankan program-program pemulihan ekonomi dan juga sosial dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi memastikan hasrat ini tercapai, kita perlulah memikirkan cara ataupun pendekatan yang di luar daripada kebiasaan kita. Ya. Kita tidak memadai sekiranya kita meneruskan tugas dengan cara yang biasa tanpa memikirkan satu pendekatan ataupun pemikiran yang inovatif. Kita tahu ekonomi bukan saja Malaysia, malah seluruh dunia menghadapi cabaran yang begitu besar sejak setahun yang lalu. Namun, kita juga sedar bahawa kerajaan memerlukan hasil bagi membolehkan program-program untuk memulihkan atau merangsang semula ekonomi dapat dijalankan dan juga program-program membantu rakyat yang terkesan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitulah pentingnya fungsi LHDN sebagai agensi pengutip hasil kerajaan. Dan apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2020 dan sehingga sekarang secara berterusan adalah memikirkan pendekatan-pendekatan yang inovatif bagi memastikan apa yang berlaku di dalam ekonomi, kesan daripada COVID-19 ini tidak memberi kesan yang besar kepada hasil yang dipungut. Kita memberikan ruang yang sebaik-baiknya kepada pembayar cukai untuk membolehkan mereka meneruskan kewujudan dari sudut perniagaan mereka dan pada masa yang sama tidak juga melupakan tanggungjawab mereka untuk menyumbang kepada ekonomi ataupun hasil kerajaan. Kita tidak memberhentikan penguatkuasaan kerana itu adalah penting dalam memastikan pematuhan terhadap perundangan, namun kita melaksanakan dengan pendekatan yang berhemah bagi memastikan bahawa mereka yang terkesan tidak terus tertekan akibat penguatkuasaan kita, namun pada masa yang sama kita juga perlu memastikan bagi setengah-setengah perniagaan yang sebenarnya mungkin mendapat manfaat atau kelebihan dalam situasi ini, tidak mengambil kesempatan, malah inilah masa mereka untuk menyumbang sebagai menampung lompang atau kekosongan akibat daripada perniagaan-perniagaan lain yang terkesan dalam suasana pandemik ini. Bagi mengekalkan momentum kecemerlangan LHDN, Hasilian secara keseluruhannya perlulah sedar dari segi peranan ataupun kepentingan fungsi yang kita jalankan dalam membantu kerajaan membangunkan semula ekonomi dan memulihkan keadaan sosial kesan daripada pandemik ini. Kita perlu sedar bahawa di luar sana rakyat rata-ratanya sangat-sangat terkesan dari segi kehilangan pekerjaan, malah dari segi perniagaan juga banyak yang terkesan, ada yang terpaksa ditutup dan sebagainya. Namun kita sebagai Hasilian terus berada di sini kerana memanglah khidmat kita diperlukan, tetapi dari sudut pendapatan dan apa yang kita dapat selama ini tidak begitu terasa kekurangannya kepada kita. Kita adalah antara yang sebenarnya bernasib baik di dalam pandemik ini kerana kita tidak begitu terkesan seperti kebanyakan orang yang kita lihat di sekeliling kita. Oleh itu,
hendaklah kita meneruskan usaha kita, malah melipat gandakan lagi untuk memberikan semula sumbangan ataupun memberikan semula kepada negara, kepada rakyat apa yang kita boleh dalam bentuk perkhidmatan kita. Kita perlulah membantu mereka untuk bangkit. Dan inilah yang perlu Hasilian sedar dari segi peranan dan kepentingan kita. Dahulu kita sebagai agensi pengutip cukai sahaja ataupun pengutip hasil sahaja. Kini kita juga berperanan sebahagian daripada peranan kerajaan, iaitu mengagihkan semula hasil kekayaan negara. Kita kutip melalui cukai dan kita agihkan semula dalam bentuk bantuan-bantuan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Dan inilah sebenarnya yang kita harus sedar bahawa kita telah diberikan peranan yang lebih luas dan pengiktirafan oleh kerajaan terhadap LHDN selaku agensi yang sebelum ini hanya memungut, tetapi sekarang juga diberikan peranan untuk mengagihkan semula dalam bentuk bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan seperti dahulunya BSH dan sekarang ini BPR, begitu juga bantuan prihatin nasional semasa COVID-19, geran khas prihatin untuk perniagaan-perniagaan. Ini memberikan gambaran betapa kerajaan sebenarnya penuh yakin terhadap kemampuan organisasi kita, LHDN dan Hasilian khususnya, melaksanakan tugas-tugas ataupun apa-apa sahaja yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan dengan cepat dan berkesan. Dan terbuktilah sudah bahawa LHDN dan Hasilian berjaya untuk memberikan perkhidmatan ataupun melaksanakan tugas yang diberikan oleh kerajaan ini dengan begitu berkesan sekali. Jadi berbanggalah kita sebagai Hasilian yang berjaya memainkan peranan kita untuk membantu kerajaan memulihkan ekonomi dan sosial di negara ini. Tahun ini sebenarnya genaplah Lembaga Hasil Dalam Negeri ini 25 tahun diperbadankan sejak 1996. Kita menyambut ulang tahun hasil yang ke-25 ataupun Jubli Perak. Dan sempena sambutan 25 tahun hasil ini, saya ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada seluruh Hasilian kerana selama 25 tahun ini kita telah membawa imej Lembaga Hasil Dalam Negeri, organisasi yang kita sayangi ini, ke satu tahap yang jauh lebih tinggi daripada apabila kita bermula pada tahun 1996 dahulu. Rata-rata kita mendengar banyak pujian yang diberikan oleh semua pihak, baik kerajaan sebagai stakeholder maupun rakyat sebagai customers kita, tentang betapa Lembaga Hasil Dalam Negeri telah jauh berubah dan sangat baik dalam memberikan perkhidmatan dan sangat efisien. Kita berbanggalah dengan pencapaian ini, tetapi janganlah kita lupa bahawa perjuangan kita sebenarnya belum selesai. Masih banyak yang perlu dan boleh kita lakukan dalam usaha kita untuk menuju ke visi ataupun vision Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk menjadi sebuah agensi pentadbir cukai yang terunggul. Kita sedar bahawa dari segi manfaat yang diberikan ataupun yang diterima oleh Hasilian juga telah jauh lebih baik daripada permulaan kita pada tahun 1996 dahulu. Lihatlah di sekeliling kita, bandingkanlah apa yang kita perolehi sekarang daripada organisasi ini, dari segi ganjaran dan manfaat maupun fasiliti di tempat kerja kita, bandingkanlah dengan lain-lain badan kerajaan ataupun agensi kerajaan, kita tidak terkurang, malah dalam banyak sudut kita menerima jauh lebih baik daripada rakan-rakan kita dalam perkhidmatan kerajaan yang lain. Ini bukanlah sesuatu yang dicapai dengan secara automatik ataupun begitu mudah. Ini adalah hasil daripada apa yang telah kita buktikan, apa yang telah kita berikan kepada kerajaan, kepada masyarakat selama 25 tahun ini dalam kita melaksanakan fungsi kita
sebagai agensi pemungut cukai untuk negara. Dan saya berharap Hasilian juga lembaga hasil alam negeri akan terus lagi cemerlang di masa-masa akan datang dan menjadi benar-benar sebuah institusi ataupun agensi atau organisasi yang betul-betul cemerlang sebagai pentadbir cukai yang terunggul. Sehubungan itu, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Hasil ke-25 kepada semua Hasilian di seluruh Malaysia. Semoga Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia terus kekal memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan berjaya dalam visi menjadi pentadbir cukai terunggul bertaraf dunia. #Kita Jaga Kita, #Stay Alert, #Stay Safe, #Hasilian Bebas COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada semua timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di atas perkongsian dan amanat yang disampaikan sebentar tadi. Apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah betapa pentingnya untuk kita meneruskan kecemerlangan organisasi berlandaskan misi dan visi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan di samping itu terus menjaga keselamatan diri dan keluarga, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Saya, bagi pihak Jawatan Kuasa Kerja Online Management Talk, ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nizom bin Sairi, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Jaafar bin Embong, Yang Berbahagia Datuk Dr. Sotimin bin Muhalib dan Yang Berusaha Encik Abu Tariq bin Jamaluddin bagi menjayakan program ini. Maka dengan ini berakhirlah sudah Online Management Talk bagi sesi kali ini. #Kita Jaga Kita, #Hasilian Bebas COVID-19. Sekian, terima kasih. Ayo bangkit teruskan usaha, alam gemilang tersemat di dada. Impian murni kan terlaksana. Pentadbir cukai bertaraf dunia. Pentadbir cukai bertaraf dunia. Alright. Tak sambung ni. Okey. Alright. Okey. Thank you.